Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari rentas7.com. Malam ini kita akan bersama lagi. Dan sebelum saya terlupa, saya dan kru Rentas 7 mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Malam ini alhamdulillah kita dapat bertemu seorang yang berpengalaman, insya-Allah, yang telah bersama kita di dalam pelayaran, iaitu satu perkara yang agak sukar pada ketika itu. Jadi alhamdulillah kita dapat bersama-sama beliau pada malam ini dengan kesudian beliau. Jadi lagi sekali kita bersyukur. So dengan ini saya ingin bermubuhan saudara kita, iaitu saudara akan memperkenalkan diri saudara sebentar lagi. Jadi pada perkapnya kita persilakan saudara kita, dipersilakan dengan hormatnya. Assalamualaikum. Saya ucapkan terima kasihlah banyak-banyak kepada Tuan Pengerusi kerana sudi menjemput saya pada malam ini untuk menyampaikan beberapa pengalaman-pengalaman saya dahulu ketika saya menyertai sebagai seorang ahli pelayaran ataupun disebut sebagai seaman. Baik. Sebetulnya ahli pelayaran atau seaman ni memang terkenal sejak berabad-abad dulu lagi. Sebelum kita dilahirkan, memang dulu orang-orang kita banyak yang belayar kapal lah, yang mengelilingi dunia sehinggalah ke merata tempat, sehingga nama Melayu ni pernah terpahat di banyak-banyak negara, sehingga kan bangsa Melayu pun bahasanya ada disebut di Nusantara, malah di archipelago, di kawasan Micronesia seperti di Hawaii dan sebagainya, ada bahasa-bahasa kita. Maka oleh itu saya berminat menceburi dalam bidang pelayaran sejak saya masih bersekolah lagi, di mana pada ketika timbul minat saya adalah sebab saya menonton TV dan cita-cita mengenai dengan kisah-kisah kehidupan manusia. Maka timbul di hati saya, aku ingin sekali untuk melihat bagaimana keadaan manusia-manusia yang aku tengok dalam TV dan aku dengar percakapan mereka ni, supaya aku dapat melihat, mendengar di depan mata aku sendiri. Maka sejak itulah timbulnya bibit-bibit keinginan seriusnya saya ingin menyertai di bidang pelayaran ini. Dan ketika saya dalam berusia lebih kurang dalam 15 tahun, saya mengenali seseorang dengan pempel, di mana dia ada di Jamaica, sebelah Caribbean. Timbul perasaan saya ingin nak pergi kawasan sana. Dan bila saya habis sekolah, saya terus menyertai dalam bidang berintan, iaitu Akademi Laut Malaysia. Dan cara ringkasnya, saya berkursus selama setengah tahun dan akhirnya saya mulakan pelayaran. Baik, pada malam ini saya nak ceritakan sikit dengan keadaan di manakah pelayaran yang saya lalui. Dan saya telah melalui banyak pelayaran di lautan-lautan. Salah satu lautan yang saya lalui adalah Lautan Pasifik. Sungguh benar, saya mendengar Lautan Pasifik hanya di dalam surat khabar, berita, mass media dan di bacaan-bacaan. Akhir sekali dengan izin Allah Ta'ala, maka saya dibenarkan untuk menyeberangi Lautan Pasifik yang luasnya tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Dia tidak bertepian. Baik, permulaannya saya termimpi bagaimana keadaan Lautan Pasifik ni, luasnya bagaimana, airnya bagaimana, dan apakah gerangan yang saya akan dapat bila saya merentasi Lautan Pasifik yang cukup luas ini, lautan yang paling luas di dunia ni. Baik, sehingga kan saya tidur pun tak lena, ingin merasai, mengecapi nikmat merentasi. Tetapi Allah Ta'ala mengizinkan juga saya dapat merentasi Lautan Pasifik, sehinggalah permulaan saya berlayar tu, keadaan lautannya cukup tenang, setenang-tenang, tiada ombak, tiada laluan, angin pun sesejuk-sejuk. Sehinggalah dalam pelayaran kami beberapa minggu, kami menghadapi lautan yang tenang tu akhirnya menjadi gelora yang amat sekali berbahaya pada kami. Jadi alhamdulillah kita melihat saudara kita, saudara Yusuf, Ya, saya. Saya
mula-mula saya berjumpa dengan saudara Rusuk ni, saya ingat dia orang Iran ke, orang Afghanistan ke. Semula saya jumpa, jadi saya nak tahu juga sama ada asal usul dari Afghanistan ataupun Iran dan sebagainya, kerana kita melihat daripada Baik. Terima kasihlah untuk pengetahuan semua yang saya ucapkan terima kasih. Salam sejahtera. Semasa saya buat pelayaran kapal ni, apa yang diucapkan oleh saudara kita ni memang betul. Banyak negara yang saya pergi, mereka tidak mengatakan saya orang Melayu. Pertama kali saya pergi Australia, saya disebut sebagai orang Australia. Satu benda yang muskil bagi saya, dan saya pun tercengang. Di dalam 5-6 orang tu, saya disebut oleh orang tempatan Australia, kata saya orang Australia, yang lain tu semua orang Malaysia. Saya pun terkejut, heran. Baik, saya ingatkan saya pergi ke Vancouver pun, saya disebut orang Sepanyol pula. Dan akhir saya pergi ke negara Arab, memang mereka cakap Arab dengan saya. Baik, itu secara kebetulan je lah. Saya tak tahu asal usul saya, tapi mungkin adalah sikit banyak asal usul itu adalah, tapi itu kudrat Allah Ta'ala. Baik, kita memfokuskan kembali sebelum pengalaman. tu saudara, Ya. saya nak tanya sebelum kita pergi lebih jauh lagi, lebih lanjut, dalam konteks perairan ini, dalam konteks Laut Pasifik, adakah Laut Pasifik ini dia sama seperti yang kita terdengar ataupun kita melihat bahawa dia Lautan Atlantik yang lebih mencabar? Adakah saudara dah biasa sampai, walaupun tajuk kita ini adalah misteri Lautan Pasifik, tapi kita ambil sikitlah Lautan Atlantik yang menjadi goh. Adakah saudara dah sampai ataupun Baik. sebagainya? Baik. Soalannya sekarang ni, saya telah mengelilingi beberapa kali glob, iaitu dunia, dan merentasi ke semua lautan, dan akhir sekali timbul perasaan kesalnya saya, sebab pada akhirnya saya berhenti daripada kapal ni, saya tidak dapat menyeberangi Lautan Atlantik. Bermaksud kata sini, Lautan Atlantik ialah daripada Eropah pergi kepada Afrika sebelah, Amerika Timur. Lautan Pasifik daripada Jepun sampai ke Los Angeles, Amerika Barat. Dan saya tidak dapat menyeberangi Lautan Atlantik, walaupun saya telah beberapa kali mengelilingi dunia, tetapi dari segi lautan, hanya satu lautan yang saya tak masuk, itu Lautan Atlantik. Dan sampai ke saat ini saya rasa kecewa lah, sebab Lautan Atlantik dikenal dengan banyak misterinya juga, iaitu Bermuda Triangle dan sebagainya. Tetapi Lautan Pasifik jangan kita lupa, ialah lautan yang cukup ganas dan kedalamannya memang cukup dalam, dan di sana bermacam-macam benda yang kita akan jumpai. Kalau nasib ditakdirkan, kita akan berjumpa dengan, iaitu ikan yang paling besar sekali, ikan paus. Ya, silakan. Okey, nampaknya saudara kita dah masuk sedikit Lautan Atlantik. Jadi saya dipahamkan saudara kita ni sebenarnya memang nak berusaha untuk ke Atlantik, tapi oleh kerana satu perkara yang tidak dapat dielakkan, iaitu musibah menimpa saudara kita ni, jadi kita tidak ada dalam kapal. Jadi kita minta cerita sikit pengalaman musibah yang berlaku pada saudara ini menyebabkan beliau gagal untuk mengirim Lautan Atlantik. Silakan. Baik. Ya, ini satu cerita yang benar lah. Sebenarnya bila saya ingatkan kembali, saya rasa sedih lah, sebab daripada saya muda belia, saya berminat untuk belajar kapal, sehinggalah saya kehabisan usia, tapi akhir sekali Allah Ta'ala takdirkan di pertengahan jalan saya terpaksa berhenti. Tapi apa boleh buat, takdir Allah Ta'ala. Baik, disebabkan saya telah berhenti kapal lah kerana saya cedera atau accident, dan dalam masa kecederaan itu, kapal yang saya naik yang terakhir sekali lah, tak silap saya, Rimba Kempas, iaitu kapal terbaru daripada syarikat kami, iaitu Malaysia International Shipping Corporation, Rimba Kempas, di mana Rimba itu yang terakhir saya accident, itu di Arab Saudi, ketika kami sedang mengisi minyak mentah, iaitu crude oil, untuk dihantar balik ke Malaysia. Dan di dalam ketika tu ombak ada sedikit bergerak, menyebabkan keadaan kapal tak stabil. Dan pada ketika pagi tu saya bertugas dan saya naik semula
ke tempat kantin, dan pada ketika itulah saya terjatuh. Sebab apa? Tergelincir. Maka dengan tidak disedari saya telah terkena benda tajam. Maka ditakdirkan Allah Ta'ala saya kehilangan objek, iaitu mata saya sebelah. Maka seterusnya saya tidak dapat lagi meneruskan kerjaya saya yang saya sayangi, iaitu sebagai pelayar atau pelaut. Okay, terima kasih. Sebelum kita pergi jauh lagi, tadi saya ada terdengar saudara Yusuf kita mengatakan pernah belajar di akademik laut. Jadi kemungkinan untuk memberi pengetahuan tentang ilmuan kepada anak-anak muda kita di sana, di luar sana, supaya kita kemungkinan mereka memberi. Jadi bagaimanakah cara ataupun prosedur yang perlu untuk masuk ke akademik laut? Baik, itu satu keadaan yang amat baik. Sebenarnya untuk menceburi dalam bidang perkapalan atau seaman ni, maka seseorang tu kena ada satu semangat. Semangat tu kena, iaitu semangat di mana dia timbul keinginan, kekuatan, keberanian menyahut cabaran, di mana cabaran ni tidak akan dapat di dunia. Cabaran ni hanya dapat di atas kapal saja. Jadi seseorang yang berminat dengan pelayaran ni, dia harus bertanya diri dia sendiri, bukan bertanya pada orang lain. Kenapa dia berminat nak belayar kapal? Itu soalan pertama. Yang kedua, dia kena sihat tubuh badan dari segi mental. Paling penting ialah mental. Mental ni bukan dia seorang yang sadar, yang kuat bekerja. Sebab mental ni, saya nak beritahu, kalau di atas kapal, mental ni ialah di mana perasaan dia digunakan ketika dia bekerja dalam keadaan keseorangan, ketika dia tidur keseorangan, ketika dia sedih, ketika dia memohon sesuatu, dia keseorangan. Tak ada siapa yang nak bagi dia belah ihsan. Adakah mental dia kuat pada masa itu? Dan ketika dia sakit, dan ketika dia ingin pulang, adakah dia nak rasa ada orang datang sahut panggil dia balik? Ini yang saya katakan mental. Dari segi akademik, sememangnya perlu pandai menulis, membaca, dan harus fasih dalam berbahasa Inggeris. Sebab bila kita belayar kapal ni, kita bukan duduk di katak bawah tu purung lagi dah. Kita bukan orang Melayu, kita bukan orang Malaysia, kita universal. Bila kita belayar kapal, kita kena anggap kalau kita pergi Amerika, kita orang Amerika. Kalau kita pergi China, kita kena tahu adat rasam orang China. Kalau kita pergi India, kita kena letak diri kita orang India. Jangan letak diri kita aku orang Melayu. Sebab bila kita letak tu, kita seolah macam tak respect akan bahasa-bahasa asing. Sebab tu dalam Al-Quran mengatakan kita mengenali bahasa-bahasa asing adalah baik untuk kita menilai bahawa Tuhan tu mencipta manusia bermacam-macam ragam rupa paras. Maka bila kita belayar kapal, inilah matlamat saya belayar kapal, kerana niat saya adalah saya nak mengenali berapa banyak bangsa dalam dunia ni, supaya saya tahu betapa Allah Ta'ala tu maha kuasa, maha pencipta. Sebab tu dikatakan pelayaran ini memerlukan seorang tu mentaliti yang luas. Bukan hanya sekadar dia hanya memikirkan satu benda, dia kena memikirkan keseluruhan dunia ni, apa berlaku dunia ni, apa bagaimana manusia ni, dia kena tahu. Selain daripada akademik dia, maka itulah yang saya perlu pada anak muda yang berminat. Tanya diri sendiri, yang muda-muda ni, kalau aku nak belayar kapal ni, apa aku nak? Kalau nak duit, belayarlah kapal, lumayan. Kalau nak berjalan mengelilingi dunia, belayarlah kapal. Kalau nak mengenali bermacam-macam bahasa yang kita boleh pelajari dengan mudah, direct through, belayar kapal. Kalau kita nak bersalam, bercakap dan melihat segala jenis bangsa dalam dunia ni, belayarlah kapal. Dan kalau kita nak mengejar kerjaya kita selama hayat dengan gaji yang lumayan, belayarlah kapal. InsyaAllah, kalau semua anak muda ada bersikap positif macam ni, pergilah belayar kapal. Sahut cabaran saya ni. Lupakanlah rumah, lupakan keluarga, bawa diri pergi belayar, InsyaAllah. Ya, nampak memang saya setuju lah. Saudara kita ni mengenai minda yang kuat, jati diri, minda yang kuat, iaitu dari segi percakapannya dan juga semangatnya. Lihatlah, kalau kita melihat pun, dia dapat melihat bahawa kebesaran Allah SWT itu yang utama, yang mana pelbagai bangsa. Dan dulu pun kita lihat Rasulullah ada mengatakan bahawa jika kamu tahu banyak bahasa, kamu tidak akan ditipu, kamu tidak akan difitnah oleh orang lain. Jadi dengan bayar kapal ini juga bukan sekadar mendapat jati diri, tapi juga dari segi mental, dari segi agamanya pun alhamdulillah. Jadi
bagi meneruskan sesi persoalan kita sekarang adalah kita nak tanya pengalaman semasa pelayaran, misteri di dalam lautan yang terlalu dalam. Kalau kita dekat, orang tua-tua kata kalau kail panjang sejengkal, jangan menduga laut mat dalam. Jadi kita persilakan saudara Yusuf. Baik, terima kasih. Baik, kita sambungkan lagi program kita ni, iaitu pelayaran di lautan Pasifik. Tadi saya telah terangkan bagaimana untuk mencuburi, bagaimana saya berminat dan apakah kesimpulan yang lain di dalam pelayaran. Baik, sekarang ni bagaimanakah ianya yang digambarkan dengan lautan Pasifik tersebut. Baik, untuk makluman tuan, lautan Pasifik adalah lautan cukup luas, beribu-ribu kilometer, iaitu menghubungi di antara Asia Timur ke Amerika Barat. Akan bertemulah di itu lautan Pasifik. Dan untuk makluman tuan, banyak misteri yang tidak dapat dihuraikan di lautan Pasifik ini. Baik, semasa dalam pelayaran saya ke lautan Pasifik, yang pertama kali saya harungi ialah di mana saya melihat lautan yang permulaan saya belayar cukup tenang, setenang-tenang ibarat air di cermin yang boleh nampak memancar ke hujung langit. Itu hanya langit saja, tidak ada daratan, tidak ada pokok, gunung dan sebagainya. Baik, apabila kita belayar, tiba-tiba maka datang satu suasana yang agak pelik, iaitu dengan awan yang hitam mendung beratus kilometer jauh daripada pandangan. Tiba-tiba pandangan saya itu melihat satu sekumpulan awan hitam yang cukup besar. Dalam hati saya timbul perasaan, adakah ini awan atau adakah ini satu benda misterius? Sebab saya melihat di sekeliling tu cerah dan terang, tapi di depan penghujung kapal tu satu bentuk keadaan suasana yang cukup pelik, iaitu dengan hitam. Maka kami semakin mendekati ke arah itu, maka hati saya berdebar, adakah ini satu makhluk atau misteri yang kami akan masuk? Semakin hampir, maka baru saya dapati bahawa itulah segumpulan awan hitam yang pekat yang menandakan akan berlakunya ribut dan hujan yang lebat. Memang betul, ketika kami nak sampai kepada sekumpulan awan hitam tu, maka kami seolah macam masuk satu terowong gua yang cukup luas, cukup besar, cukup tamat besar. Maka satu keadaan yang luar biasa, kerana saya belum pernah merasai begini. Bila kami telah berentasi ke dalam itu, maka suasana yang terang tadi terus menjadi gelap. Terpaksa buka lampu dan pakai torchlight. Kenapa? Suasana yang cukup gelap pada ketiga tu. Dan kami mengharungi beberapa jam, dan akhir sekali kami dapat keluar, seolah kami telah keluar daripada satu gua yang cukup kelam. Maka kami rasa dalam hati, wah, ini satu benda yang luar biasa. Kerana apa? Selama ni kita melihat mendung dan alam ni akan berlakunya hujan yang lebat, tetapi di sini hanya tidak akan berlaku hujan, tetapi dia hanya berlaku mendung hitam dan gelap. Seolah macam benda tu satu makhluk yang nak datang kepada kami, dan kami terus melaluinya. Itu pengalaman yang saya hadapi lah. Baik, pengalaman yang seterusnya iaitu ini satu pengalaman yang agak luar biasa lah bagi saya lah, ataupun mungkin bagi tuan-tuan. Jika tuan-tuan masih kekal di bumi Malaysia ni, tuan-tuan akan melihat 24 jam tuan-tuan sehingga ke akhir hayat. Dan tentu akan merasai waktu, saat dan hari itu tidak akan berubah. Tetapi tuan-tuan perlu ingat, apabila tuan-tuan berlayar di lautan Pasifik, apabila tuan-tuan sampai ke pertengahan lautan Pasifik tu, dipanggil GMT, Greenwich ya, maka tuan-tuan akan berlaku sesuatu hari yang luar biasa, iaitu tuan-tuan akan berubah hari atau menambah hari. Contohnya, saya berlayar pada hari Jumaat, saya pergi melangkaui GMT yang di tengah-tengah lautan Pasifik itu, maka saya terpaksa tambah satu hari, iaitu melangkau satu hari, bukan hari Sabtu, hari Ahad. Jadi Jumaat, Sabtu, jadi Sabtu tidak ada, dia hilang terus. Maksud kata, saya tidak ada hari Sabtu pada hari itu, saya terpaksa pergi pada hari Ahad, dan hari Ahad saya dah masuk ke lautan Pasifik di sebelah Amerika. Minta maaf saya nak mencelah. Ya. Jadi memang pengalaman itu menarik, kan, melangkau satu waktu. Melangkau satu hari, bukan satu waktu. Satu hari. Jadi adakah yang kita mungkin kalau kita refer balik kepada Al-Quran, yang menggambarkan ada satu garisan yang memisahkan, seolah-olah macam satu garisan yang lurus. Ada melangkau tu hari itu melalui garisan itu, ataupun tidak ada garisan itu? Baik. Tapi di tempat yang baik. Dia soalan yang bagus. Orang bertanya saya, kamu melangkau
waktu tu ada garisan di tengah kan. Sebenarnya tidak ada satu garisan pun. Inilah kuasa Allah Ta'ala, di mana kita tak dapat melihat, tapi kita boleh dengan ilmu falak yang Allah Ta'ala bagi, maka kita akan melihat waktu tu tepat berada di dalam dipanggil GMT, di dalam radar. Kalau kapal menggunakan fokus radar, dia ada 0 darjah apa semua adalah. Maka bila sampai ke 0 darjah Celsius tu, maka kita sekarang betul-betul berada di tengah-tengah garisan GMT, memisahkan memisahkan hari yang berbeza, di mana di sini hari Jumaat, dan bila kita masuk sana kita kena langkah satu hari, umur kita naik satu hari menjadi hari Ahad. Dia kita umur kita naik satu hari. Baik, itulah dipanggil garisan GMT, memisahkan garisan khatulistiwa. Baik. Kemudian bila kita sampai di sana, kita nak semula balik ke sebelah Asia ni, kita kena undur balik umur kita, balik ghost time balik satu hari. Berarti kata kita pergi hari Jumaat, nak pergi sana, okey, kita kena balik juga pada hari Jumaat juga. Kita duduk pada satu hari yang sama 2 kali. Benda ni tuan tak akan dapat rasa seumur hidup selagi tuan berada di bumi Malaysia ni. Tapi kalau tuan berada di Lautan Pasifik, tuan akan berjumpai di mana tuan akan duduk hidup dengan 2 hari yang sama. Itu hari Jumaat, besok pun hari Jumaat. Tuan dapat rasa satu benda yang luar biasa ni, dan saya telah merasainya, dan saya rasa kagum lah, di mana orang ramai ingin merasai. Sebab naik kapal ni bukan boleh naik ramai, hanya 20 orang yang kata dapat rasa. Yang berjuta-juta lagi dekat di luar sana, seorang pun tak tahu. Kalau saya cerita ni, semua akan macam mana nak rasa. Tapi saya dah rasa dah, di mana saya duduk satu hari, esok pun hari Jumaat juga, hari yang sama ni. Betul. Sebab Allah Ta'ala memberi gambaran bahawa dia memberi gambaran bahawa dunia alam ni terpisah barat dan timur, tapi kita tak nampak. Tapi barang kita tengok dalam globe tu, yang mana di depan tu satu bahagian, di belakang tu bahagian yang nombor 2. Bila dia pusing, sini gelap, sana terang. Tapi bila kita nak melalui yang gelap tu, kita kena masuk satu garisan. Garisan tu akan memisahkan tarikh ataupun menambahkan tarikh. Itu kelebihan yang saya hadapi lah, InsyaAllah. Satu peristiwa di samping dia misteri, bagi saya adalah satu peristiwa yang luar biasa, yang tidak akan dapat di bumi kita ni. Saya rasa yang berada sini pun kru-kru Rentas 7 ini pun, walaupun Rentas 7 ini adalah meretasi zaman dan mendapati rintangan, tapi saya rasa belum merasai. InsyaAllah kita kalau ditakdirkan, saya rasa saya mungkin tak mampu lah. Mungkin kru-kru kita lain mungkin mampu. Jadi persoalan mengenai misteri kan, satu, apabila berlaku ribut, apabila ribut ni ada ribut yang paling kuat dan sebagainya, bagaimana tindakan kan kru-kru dan yang lain. Ya, baik. Setengah orang kata, kalau tak mau kena badai dan ombak, janganlah buat rumah di tepi pantai. Ini peribahasa orang kita. Baik, kalau kamu nak merasai badai, maka buatlah rumah tepi pantai. Baik, samalah juga orang kapal. Tidak ada satu istilah orang kapal yang tidak pernah merasai badai di lautan. Seperti kita tengok dalam cerita, dalam filem, itu semua cerita yang benar, yang diambil di mana bot yang kecil berlayar dengan keadaan tenang, krunya bergembira, seronok, minum, berjabat tangan, tengok TV. Tiba-tiba pada satu saat dan ketika ditakdirkan Allah Ta'ala, lautan tenang tu tiba-tiba bergelora yang tidak disangka-sangka. Dan geloranya pula bukan sekadar gelora kita naik ferry boat ke Rumah Ambing. Geloranya seolah macam lautan tu terus nak mengkuburi kita. Ibarat kita tidur, ambil kain kepala, selumbung kepala kita. Inilah yang saya hadapi selama pengalaman saya berlayar kapal, di mana saya sentiasa menghadapi dengan lautan yang cukup bergelora, seolah umur saya akan habis. Kelebihan pada orang kapal 24 jam dia nadi dia bergerak, nyawa dia bergerak dengan istighfar. Kenapa? Kematian di atas kapal bila-bila masa Allah Ta'ala boleh ambil. Sebagai contohnya, bila berlakunya gelora kapal. Baik, orang akan tanya, gelora kapal dia macam mana? Baik, kalau tuan-tuan melihat selalu di tepi pantai, paling-paling pun 3 meter, paling-paling pun 4 meter, itu pun tuan dah ada gejut, dah takut dah, cabut lari. Tapi kalau di atas lautannya maha besar seperti Lautan Pasifik, geloranya hampir 30 meter, 2 kali pokok kelapa. Itu gelora yang sebenar. Saya ingatkan
kapal tu, ombak daripada hujung kapal tu yang panjang lebih kurang 120 meter, ombak depan tu dia boleh datang ke bridge, menerjah ombak dia datang ke bridge, sehingga kan kita tak nampak di depan dia. Itu betapa hebatnya gelora yang, ataupun orang panggil bahasa Inggeris kami terkenal dengan panggil wave. Wave maksud tak? Alunan gelora, alunan ombak tu cukup dahsyat dan besar. Dan sekali ombak yang datang tu beratnya lebih kurang dalam 50 tan. Boleh mengkemekkan dinding kapal, boleh menghancurkan kepala kita, dan boleh menenggelamkan kapal. Tetapi selama saya berlayar, alhamdulillah, Allah Ta'ala memanjangkan usia saya sehingga pada satu hari tu saya rasa bila saat datang yang gelora tu, saya tak boleh tidur. Saya tak boleh tidur dengan baju saya siasa dengan pakai life jacket. Life jacket ni wajib apabila sampai ke saat gelora, maka di-announcekan dalam kapal, silalah semua pakai life jacket. Kenapa? Kita menghadapi gelora, kemungkinan kapal kita akan tenggelam atau patah. Seperti dalam filem tu lah. Tuan tengok dalam filem tu, yang mana tuan tengok macam itulah saya bercerita pada tuan. Itulah gambaran sebenarnya bila seorang yang berlayar kapal, dia duduk di atas kapal seolah macam keliling dia tu tidak ada tepian, tidak ada pokok gunung gandang. Kalau nak jadi apa-apa pun, masa itulah nak tenggelam ke, masa itulah kita akan ingat kebesaran Allah Ta'ala. Betapa hebat Allah. Dengan laut yang tenang tu, tiba-tiba dia boleh bergelora, Masya Allah. Sehingga kan ikan yang duduk dalam laut tu boleh terbang naik atas kapal. Tengok betapa kencangnya laut bergelora tu, sehingga dia boleh membawa ikan dalam laut tu terdampar atas kapal, dan kami kutip ambil. Baik, ada satu cerita yang menyedihkan. Satu hamba Allah, kawan saya, dia berada di railing kapal. Jadi dia ni mungkin orang pesan jangan duduk ke tepi-tepi railing kapal. Tagi ombak datang tagi, boleh ambil engkau tu, dia bawa terjun ke laut. Cerita benar. Jadi semasa dia berada railing kapal, tiba-tiba jadi berlakunya ombak. Ombak tu datang, tepis dia jatuh ke laut, dan ombak yang jatuh ke laut tu angkat dia naik balik ke atas kapal. Patah kaki dia tangan. Ini cerita yang benar lah. Cerita ni dicerita melalui cerita mengatakan seorang pelaut jatuh ke laut, tapi Allah Ta'ala takdirkan nyawa dia angkat balik naik ke kapal. Ini cerita yang benar. Ini nak cerita sikit bagaimana misinya gelora tu, sehingga kan misi tu Allah Ta'ala izinkan kapal boleh berlayar juga. Maksud kata di sini, bila kita duduk atas kapal, kita kena anggap diri kita ni seorang manusia yang cukup kedil. Kedil sebab apa? Atas kapal tidak ada siapa nak tolong kita. Atas kapal tidak ada siapa nak nasihat kita. Atas kapal tidak ada siapa yang akan datang tiba-tiba jadi macam laut gelora. Mai aku tolong hang bawa pergi hospital hang pening. Minta maaf, sorry. Kalau siapa naik kapal dia bayangkan dia sakit, apa boleh ambil dia, lupakanlah hajat tu. Baik, lupakan hajat tu. Sesungguhnya di atas kapal, sakit, demam, pening kepala, takut, resah, gelisah, susah, sunyi, sepi, kita akan sendiri tanggung. Kita sendiri tanggung. Sebab tu saya kata, seorang siapa nak berlayar kapal, mental pertama kali cek mental dia. Orang gila memang tak boleh berlayar kapal lah, sebab mental rosak. Ni orang yang waras, tapi mental dia kena grit tinggi. Bukan grit rendah-rendah punya. Kalau dia mai raya Allah Akbar tak kebir, dia ingat akulah kalau kau dah raya di rumah, sorry takkan dapat raya kat rumah. Tiba-tiba bila kapal datang telik, ni mak meninggal dunia. Sorry lah, minta maaf. Tengah lautan Pasifik nak balik macam mana? Ini saya kata mentality cukup kena strong, cukup kena tinggi. Kalau cakap mentality rada silap ke bulan, dia terjun laut. Malam-malam macam orang gila, pergilah duduk depan seorang menyanyi. Duduk tangan nak balik rumah, padahal duduk tengah laut, lautan Pasifik. Lagi sebulan baru nak sampai tepian. Bukan kata esok nak sampai ke pantai, sebulan baru nak sampai. Tuan bayangkanlah, kami hidup atas kapal di mana tidak ada tepian pantai selama sebulan. Makan, minum, tidur, itulah tempat kami. Silakan. Memang perlu mental yang kuat. Bukan mental sekadar kita cakap gebang mental. Sekadar gebang mental tak boleh. Tapi mental betul-betul yang mental yang memang power, tough. Jadi saya ingin bertanyakan satu soalan ni, itu bagaimana kita berada di atas kapal dengan kru-kru kapal, dan satu masa kita kena cuti. Cuti tu saya dipahamkan bukan tentu tempat. Jadi
pengalaman saudara dengan angkapan dan perseorangan orang-orang kampung sesama di daratan, bagaimana perbezaan dia ataupun bagaimana nak menyesuaikan diri di daratan dan di lautan? Silakan. Baik. Kita sambung lagi. Untuk tuan-tuan semua, setiap pekerjaan ada diberi ruang-ruang cuti yang tersendiri. Contoh kalau kat darat ni, cuti setiap minggu. Tetapi kami di bahagian kapal ni, untuk malam tuan-tuan, dalam kapal ni kami tidak diberi cuti seperti mingguan. Kami bekerja 24 jam walaupun kami rehat. Sebab kami perlu menjaga harta benda syarikat, iaitu minyak, barang kargo dan bermacam-macam lagi. Kemudian bila sampai saat kami bekerja, kadang-kadang setahun barulah kami diizinkan untuk turun kapal, dipanggil sign off. Jadi bila sign off ni kami akan terpisah lah dengan kawan-kawan kita selama setahun. Kita kenal hati budi dia. Kelebihan di atas kapal ni, tidak ada siapa boleh tipu siapa dia, semua akan tahu. Sebab dalam masa 365 hari tu, setiap saat aku melihat muka kau, setiap saat aku tahu siapa dia, setiap saat perangai hang macam mana, tak boleh tipu aku. Dalam macam kita belajar psikologi seseorang, dia tipu cakap, kita dah tahu riak wajah dia macam mana. Jadi atas kapal ni, seseorang akan jadi seseorang yang sebenar-benarnya, bukan seorang yang berlakon diri dia. Dia harus menjadi seorang yang benar. Kalau aku tak suka cakap, aku takkan cakap. Tapi kalau aku seorang suka cakap, cakap lah. Sebab tak boleh saja-saja nak main-main aku nak cakap bagi orang seronok, tak. Sebab orang akan kenal kita siapa dia. Itu kelebihan kita kapal. Baik. Jadi bila kita dah sampai waktu kita nak berhenti set off, kita akan tinggal kawan kita, tinggal semua. Jadi kami dalam kapal tu semua bagaikan adik-beradik. Jadi kami saja adik-beradik, ayah, mak, adik, abang, kami saja dalam kapal tu. Jadi hang tak ada adik, hang tak ada abang, tak ada apa semua. Aku abang, aku adik hang. Yang muda dipanggil abang, yang tua dipanggil, yang muda dipanggil adik, yang tua dipanggil abang. Jadi kita di situ ada pangkat-pangkat yang tersendiri. Jadi bila kita dah berhenti kapal, kita akan bersuara lagi di kapal yang lain. Baik. Semasa kita berhenti kapal atau set off, kita tidak diberi berhenti sesuka hati. Syarikat akan memberi laporan di mana sekian-sekian hari bulan kita akan berhenti set off. Mungkin di Amerika, mungkin di Australia, mungkin di Jepun, Korea, Thailand, Poklang, Singapura, Indonesia, macam-macam. Dan pengalaman saya berhenti kapal ni, banyak negara saya berhenti. Jadi pasal naik kapal terbang lah, tiket dengan hotel semua disupport oleh pihak majikan lah. Kita cuma bawa diri kita je. Istimewa kerja kapal ni, kita ibarat bekerja dan melancong. Bayangkanlah tuan-tuan nak balik daripada Santiago, Chile, Buenos Aires, tuan kena bayar kapal terbang. Tapi kami syarikat bayar. Bayangkanlah kalau tuan nak bayar sendiri untuk melancong, berapa puluh ribu tuan kena keluarkan belanja. Kami tak perlu bayar satu sen pun. Syarikat akan tanggung semua. Baik, yang lebih menarik lagi, kami mudah mesra dengan penduduk tempatan. Contoh bila saya pernah sampai ke Chile, sekejap dah jadi mesra, macam adik-beradik, dijemput datang rumah macam ni, macam kita duduk bersama-sama datang rumah, minum air kan. Dia tanya kita, sembang macam adik-beradik, macam kenal lama. Saya cukup seronok saat tu. Soalan macam kami ni disambut orang belah kapal ni, sebenarnya orang belah kapal ni di luar negeri dia respect. Cuma di Malaysia orang kurang respect belah kapal. Orang kata orang jahat lah, perangai tak elok lah. Sebenarnya di luar negara, seaman ni lah orang yang paling diorang respect. Sebab kerana seaman ni lah, maka semua manusia akan dapat tahu di mana tempat mana barang dihantar dan segala macam, semua orang tahu. Dan banyak di dunia ni bercampur-campur, kahwin campur kerana seaman ni lah. Kerana orang belah kapal ni, dia bila pergi tempat tu, dia dah seronok tempat tu, dia duduk tempat tu. Ini cerita dulu. Tapi kami tak boleh. Kami hanya boleh dijumpa, kenal, semang-semang. Kami kena balik ke Malaysia. Kalau nak pergi lagi pun kami kena pergi sendiri. Itu cerita pasal pengalaman kapal lah. Silakan. Okey. Jadi begitu menarik. Begitu menarik. Kita menceritakan misteri-misteri yang berkaitan, mungkin kita kata secara lahiriah, jasmani. Dan
Jadi kita nak juga tahu, contohnya macam ada mistik yang berkaitan dengan kerohanian ataupun benda-benda yang berkaitan dengan alam lain, alam halus lah, alam roh. Wujud di atas kapal, atau macam kita tengok dalam filem Lanun The Lord Caribbean. Okey, silakan. Baik, cerita yang bagus. Memang tak dapat inafikan lah. Kita di darat ni pun kita akan terjumpa dengan makhluk-makhluk yang nasib kita akan jumpa dan kita akan nampak. Dia akan memberi penglihatan kepada kita. Tidak terkecuali juga di atas kapal ni ada satu misteri yang tersendiri. Okey. Mungkin tuan-tuan melihat kapal ni bila waktu siang hari memang ramai kawan-kawan sembang, makan, minum sama-sama lah, seolah macam kita tak akan jumpa waktu malam. Tapi bila tibanya waktu malam tuan-tuan, Masya Allah, pada masa tu sunyi dan sepi yang amat sangat. Tidak ada kedengaran cengkerik, tidak ada kedengaran kucing mengiau, tidak ada kedengaran anjing bertempit, tidak ada kedengaran motor kereta berjalan. Yang kami dengar adalah detusan ombak laut yang datang. Maka tuan-tuan boleh mendengar sejauh di ujung sana. Tuan-tuan duduk dekat sini, tuan-tuan boleh mendengar apa benda. Macam orang berjalan kaki pun tuan-tuan boleh dengar. Baik, ini kisah telah terjadi di mana salah satu kapal yang saya harungi. Saya sebut harungi lah, sebab kapal ni tak sebut dinaiki. Saya sebut harungi. Harungi ni masuk kata kita kena belayar dengan dia, patut kita harungi lah. Baik, kapal yang saya harungi pada ketika itu diberitahu oleh kawan-kawan saya, kapal ni ada sedikit berhantu. Okey, disebut berhantu ni bukan pasal apa. Sebab kapal ni dulu dibaiki oleh orang-orang kapal Jepun, Korea. Dia masuk dry dock. Maka pada tengah baiki tu ada kematian berlaku lah apa semua. Jadi maka roh-roh ni masih ada lagi di atas kapal. Baik, pada satu ketika dulu saya sendiri mengalami satu detik-detik yang amat mencemaskan. Saya bekerja dalam perut kapal, dia panggil engine room. Baik, ketika petugas tu waktunya tengah malam. Hanya saya dan engineer. Saya sebagai pembantu engineer. Kami hanya 2 orang. Jadi orang lain, kru lain tak bertugas. Jadi dalam masa bertugas tu saya terpaksa bertugas dalam enjin kapal yang begitu gelap, terang, bermacam-macam laluan jalan, kadang nak semua disempit-sempit. Jadi saya pernah masuk ke terowong dipanggil tunnel, terowong shaft kapal. Dia panjang lebih kurang panjangnya lebih kurang 20 meter. Jadi situ ada tunnel berlaku lah. Maka saya lalu kawasan tunnel tu, saya dapati ada macam sesuatu makhluk, sesuatu objek yang melintasi di belakang saya setelah saya melepasi terowong tersebut. Jadi saya rasa, apa benda ni? Saya toleh ke belakang. Sekali imbas benda tu berlalu. Maka saya rasa sesuatu yang agak menyeramkan lah. Sebab selama hayat saya masuk dalam kapal tu, saya tak dapat rasa pada malam tu. Pada ketika saat tu, saya rasa ada satu benda di belakang saya tu, seolah benda tu datang kat saya. Dia saya paling ke belakang, tak ada. Jadi benda tu saya tak beritahu pada engineer saya, sebab saya hanya simpan dalam rahsia saya lah. Dan akhir sekali saya cakap dengan kawan saya ceritalah bab dalam tu. Kawan saya beritahu sebenarnya dia pun tukar macam saya juga, maksudnya pangkatnya saya juga. Kita sebelum kamu jumpa, aku dah pernah tengok dah. Ada satu benda makhluk, dia macam orang Jepun. Dia cakap baju berdarah, dia pakai safety helmet. Oh, patutlah aku lalu belakang tu. Kadang-kadang bila aku lalu belakang tu, aku rasa macam lain macam lah. Kami sebenarnya orang kapal, kami tak takut benda-benda misteri sebenarnya. Kami hidup kami ni tidak ada perasaan takut sebenarnya. Kami kena latih diri kami berani. Sebab apa kami kena tu? Sebab kami je yang harus tanggungjawab dalam kapal tu. Kalau kita diarahkan pergi ke tempat tu yang gelap, yang kata takut, kami pergi. Sebab hanya kami saja yang akan pergi situ, tidak ada satu orang lain. Jadi kami tidak ada rasa takut pada benda-benda mistik. Memang mistik atas kapal tu banyak berlaku. Dan satu lagi cerita, ada beberapa kapal yang mistiknya lebih hebat. Tengah malam je, maka semua orang tak berani keluar bilik. Semua akan tidur dalam bilik, kunci bilik, dan tutup ruang-ruang lampu-lampu yang takut cahaya masuk. Sebab pada tengah malam yang akan lalulah satu manusia
makhluk tak kisahlah manusia kan, dia akan membawa satu benda besi yang berat dan meleret ke atas lantai sambil berjalan tuk tak. Jadi tengah malamnya orang dah beritahu, berhati-hati. Nasiblah kalau dia ketuk pintu kita, kalau kita buka. Jadi pada malam tu masing-masing tak berani nak buka. Ini yang memang berlaku atas kapal yang kami naiki lah. Dan ada lagi yang lain-lain lagi pun ada. Okey, silakan. Okey, jadi ini adalah betul memang kena berani dan mempunyai mental yang kuat. Jadi ada soalan daripada email kita, Razak, iaitu Razak daripada Johor. Razak daripada Johor. Itu kita ingat round terakhir lah. Dan mungkin kita akan sambung siri-siri yang akan datang. Jadi daripada ni menanyakan bagaimana kalau ada kematian, proses bagaimana? Okey. Untuk tuan-tuan, sepengalaman saya di atas kapal, seperti yang saya tahulah, semasa saya berlayar belum ada lagi kematian yang berlaku. Tetapi di kapal-kapal lain, kawan saya memberitahulah. Jadi saya tak berpeluang lah, hanya kawan saya berpeluang, di mana salah satu kru kapal tu meninggal dunia, accident, masih dalam pelayaran. Maka pihak yang bertanggungjawab atas kapal tu terpaksa menggunakan ubat rawat. Dia panggil ubat awet lah. Ubat awet ni lah untuk menjegarkan mayat tersebut supaya tidak berbau. Dan mayat tu dibungkus seperti mamia juga, dan ditaruhkan ubat awet tu ada disimpan. Dan mayat tersebut harus disimpan dalam korum. Kami panggil korum, kalau bahasa kita dia panggil bilik sejuk lah. Di mana bilik situ akan disimpan mayat. Mayat itu akan disimpan sehinggalah ia akan tiba pada pelabuhan yang hampir. Jadi bila tiba pada pelabuhan yang hampir, maka ejen syarikat tersebut akan datang. Setelah kami memberi maklumat kepada dia, dia datang membawa dengan kelengkapan yang siap lah, dengan dokumen-dokumen si yang mati itu, dan dia akan menerbangkan. Contohnya kalau kata mayat tu tiba di New Orleans ni di Amerika lah, Amerika sebelah Caribbean. Jadi mayat tu akan dibawa oleh ejen, dan ejen akan serah kepada Pusrujaya Kerajaan Malaysia, sebab dia rakyat Malaysia, dia akan diterbangkan balik ke Malaysia. Itu prosesnya. Okey, terima kasih saudara kita. Dan ada lagi satu soalan daripada saudara kita, iaitu Mak Nur. Jadi kita silakan Mak Nur menanya satu soalan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam wa barik ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalannya ringkas begini bang. Saya memang kagum. Saya memang dengar ni bulu roma saya pun naik, sebab saya tak ada pengalaman. Saya tengok dalam kapal kapal-kapal, cerita-cerita kapal ni dalam Hollywood biasa punya yang lama-lama, cerita Piramli macam ni. Tapi ini original. Soalannya, sewaktu genting, macam ingat kapal nak karam tu, walaupun kita ada pengalaman, orang yang bertauliah, orang yang boleh bawa kapal ni boleh dalam apa keadaan pun, bila sudah saat genting tu, pernah tak abang terima bantuan, ya Allah bantulah kami ya Allah, dengan tangisan iman Islam tu? Dan adakah kita setiap 5 waktu kita kekalkan solat kita tak? Itu saja saya punya jawapan. Macam mana keadaan abang tu masa lepas tu Allah dah tolong kita? Pernah tak kita berterima kasih, hutang budi, bersyukur sampai sekarang? Okey, terima kasih soalan yang dikemukakan. Silakan. Baik. Terima kasih kerana menanyakan soalan yang baik. Untuk makluman tuan-tuan semua yang saya kasihi lah, di mana saja kita berada pun kita siasa menghadapi ujian dan cabaran yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sama ada di lautan, di darat. Baik, di atas kapal kami mengerjakan solat berjemaah, di mana ada rakan-rakan kami yang dari golongan tabligh
Sebab ada belayar ke Afrika, mereka berjumpa dengan satu hamba Allah yang telah meninggal, iaitu Ahmad Didat. Ahmad Didat ni lah pakar penceramah dan ahli perdebatan yang cukup terkenal dalam dunia. Dia tinggal di Afrika Selatan. Okey. Maka ada golongan kawan kami yang sempat berjumpa dengan Ahmad Didat dan menjadi pengikut Ahmad Didat. Maka dibawanya kata kapal buat taklim jemaah, siap dengan azan, berkumandang. Dan salah satu, saya juga seorang muazzin. Baik. Soalan yang kedua, apabila kita pijak, sekali kita pijak ke atas tangga kapal, kita kena sedar yang kita tidak boleh mendabik dada, ego, sombong, riak. Ni penjelasan saya bagi. Kerana apa? Tuan-tuan perlu ingat tuan-tuan boleh ego, riak, sombong, takbur apabila tuan-tuan berada di darat. Tuan-tuan boleh menunjuk tuan-tuan boleh menunjuk diri tuan siapa dia. Jadi tuan-tuan tak rasa diri tuan tu rendah ke? Dan adakah Allah Ta'ala melihat tuan-tuan pada masa itu? Ini persoalan dia. Tetapi apabila kita duduk di atas kapal, secara spontan datang satu perasaan, aku ni sama Allah yang kedil. Bila-bila masa aku boleh mati atas kapal, dan aku berjauhan daripada keluarga aku. Siapalah nak lihat aku? Aku berserah diri kepada Allah Ta'ala. Kalau aku sakit, demam, peristiwa ni berlaku pada saya sendiri. Saya belum pernah rasa muntah hijau, saya belum pernah rasa pening, saya belum pernah rasa sedih yang amat sangat. Satu hari saya belayar kapal, Allah Ta'ala izinkan saya menghadapi satu masalah yang memang saya tak dapat lupa. Sehingga ke saat ni saya muntah hijau, saya makan muntah, tak makan muntah, sehingga perut saya ni rasa macam nak keluar segala-galanya. Dan pada masa itu saya sedih, pada siapalah aku nak merayu ni, duduk dalam bilik seorang-seorang. Dan kapal pula betul-betul begini, terumbang ambing, badan ceri, kanan, depan, belakang. Masya Allah tuan-tuan, tidak ada satu saat yang saya rasa yang perit dalam hidup saya. Inilah saat yang cukup perit. Muntah hijau, makan terkeluar, berjalan pening jatuh. Hai sekali saya lawan, saya kuat hati, saya kata kalau tidak ada satu manusia, hanya Allah Ta'ala yang boleh tolong aku. Maka saya ingat Allah Ta'ala, tolonglah Allah Ta'ala aku. Aku tidak siapa atas kapal ni. Adik-beradik jauh, mak bapak jauh, kawan jauh, hospital jauh, semua jauh. Aku nak pergi mana tak boleh, nak bawa diriku yang tinggi lengang. Itu yang tuan akan rasa satu keajaiban. Bila tuan duduk atas perut kapal, tuan jangan belagak takbur yang tuan tu anak orang kaya kan, yang tuan tu kuat kan. Tuan duduk atas kapal, semua sama. Ya sama, saya sama, kapten sama. Kapten gaji 10,000 tapi sama macam kita juga. Engineer gaji 20,000, dia sama macam kita juga. Pangkat tak sama, tapi dia dapat merasai macam mana kita rasa. Dia dapat rasa susah macam mana cara susah. Adakah darat kita dapat rasa macam tu? Tuan pergi kerja judi kuli batak, manager duduk atas, kaki duduk atas meja, kita tunggu lengan bawah. Ada dia tahu kita sakit? Dia tak tahu, sebab darat tak ada bergelora macam kapal. Dia boleh ego, boleh takbur suka-suka hati. Cuba dia naik kapal, duit 1,000 pun dia tak mau bagi. Tengah duduk muntah hijau, ambillah 1,000, saya tak mau. Pasal apa? Duit tak bagi saya lega, duit tak bagi saya tenang, tapi Allah Ta'ala yang memberi saya ketenangan, memberi saya kekuatan. Akhir sekali Allah Ta'ala izinkan saya reda dan saya hilang sakit. Lepas tu hujan datang macam tu, saya boleh hadapi. Maksud kata di sini, Allah Ta'ala bagi ujian. Kalau kamu melepasi ujian sakit perit ni, datang lagi ujian sama, kamu tak ada masalah. Lepas tu turun rumah ambing, saya boleh makan tidur sambil kapal goyang. Saya boleh pegang pinggan sebelah, ayak sebelah, boleh duduk jalan nengek macam tu. Saya buat tak kisah, sebab Allah Ta'ala izinkan saja. Hang nak dapat tu, hang kena hadapi ujian aku bagi, dan saya tak akan muntah lepas tu. Sebab apa? Allah Ta'ala izinkan saya. Kalau hang bersifat istiqamah, hang bersifat tak ada takabur, maka hang dapat balasannya. Hang takkan dapat sakit. Alhamdulillah saya belayar kapal, saya tak muntah lepas tu. Tapi budak baru naik kapal, dia mesti muntah, dia mesti dapat ujian. Kami panggil mabuk laut. Itu dipanggil mabuk laut. Mabuk laut tak payah minum tori, mabuk laut pun dapat. Dia pening-pening, dia muntah. Ada setengah mabuk tu, dia nak balik kapal, balik rumah, dia fikir, oh mak, ayah nak balik, tak mau kerja kapal. Mental dia lemah, mental dia lemah.
Hari sekali sampai ke darat dia minta balik, tak mau naik kapal dah. Awak ni tak boleh berlayar kapal. Kenapa? Dia lemah. Ya, silakan. Yes. Begitu semangat sekali dan kita dapat belajar banyak perkara dari pelaut ini, iaitu bagaimana pengharapan kita semata-mata pada yang satu, yang Maha Agung, yang mana bersungguh-sungguh. Jadi, dan betul lah apa yang dikatakan Allah SWT, seseorang itu walaupun dia tidak bertuhan, tidak beragama, tetapi apabila dia berada di tengah laut, dia akan memanggil Tuhan, kerana begitu dahsyat ujian-ujian. Jadi soalan yang terakhir saya kira, Salami daripada Kulim, Faiz Salimi daripada Kulim, adakah mungkin pengetahuan ataupun pengalaman ataupun daripada cerita-cerita atau bagi tahu daripada ini mengatakan bahawa orang Melayu ni adalah juga ahli-ahli pelayaran, menjadi kapten dan sebagainya? Silakan. Baik, terima kasih. Untuk makluman tuan-tuan, pendengar-pendengar yang saya kasihi, kita sekarang sedang mengharungi satu zaman di mana kalau diikut zaman dahulu kala, orang Melayu adalah ahli pelayaran. Sejarah mengatakan memang orang Melayu ahli pelayaran, di mana ada bukti semasa kami pergi ke Tokyo pun ada orang Jepun yang menyindir, bercakap bahasa Melayu. Kami tu sebab apa dia cakap bahasa Melayu? Dia cakap orang kapal singgah sini dan saya dapat kenal dengan orang kapal bila lama dah. Jadi itu menandakan yang kapal ni, orang kapal dah pergi sampai ke sana lah. Baik. Dulu kita berlayar kapal, segala komunikasi, segala pengalaman tunjuk ajar dalam bahagian enjin, dalam bahagian kapten, arah nak tahu dia punya attitude dia, nak sampai sempat, semua kita belajar melalui bahasa asing. Dan bahasa asing ni yang dulu menjadi kapten, menjadi engineer kapal. Baik, selepas era zaman telah berubah, banyak sekolah-sekolah institut telah dibuka. Contohnya Akademi Laut Malaysia sekarang ni dinaikkan taraf menjadi University Akademi Laut Malaysia. Di situ diajar segala macam ilmu maritime yang sophisticated, yang moden, yang canggih, di mana enjin boleh digerak dengan push button dan kapal boleh gerak dengan automatic radar. Tak payah duduk pegang wheel lagi. Zaman saya dulu menggunakan wheel, menggunakan tangan. Jadi radar di depan, dan satu officer akan bagi arahan attitude berapa darjah. Dan di bawah engineer pula terpaksa bertunggu-lumu untuk bagi enjin jalan elok, terpaksa cek ni. Tapi pada akhir era zaman yang tercanggih sekarang ni, enjin tu hanya boleh start pakai push button dan semua monitor alarm akan keluar automatik. Baik, sekarang ni banyak bangsa-bangsa Melayu sekarang ni yang telah menjadi engineer, chief engineer, dan banyak Melayu kita yang menjadi cadet. Supaya cadet menjadi officer, second officer, third officer, chief officer, dan sampai kepada captain. Dan saya juga ada rakan-rakan yang sebaya dengan saya dulu cadet yang sekarang telah berhenti menjadi captain, menjadi pilot. Jadi sebenarnya belayar kapal ni hanya orang yang berminat dari segi pelayaran dan ilmu pelayaran tu, nak membangkit balik zaman dulu kala yang kita belayar melilit dunia dengan perahu, dengan bot, dengan sampan, dengan nakoda dengan macam-macam lagi. Sekarang ni zaman moden kita belayar melalui enjin yang sophisticated, di mana orang Melayu boleh mengelilingi dunia, dan saya pun telah mengelilingi dunia dan sampai ke merata dunia dah. Jadi alhamdulillah lah, kita bersyukurlah pada hari ini anak Melayu kita banyak menjadi pegawai-pegawai, chief engineer, captain, officer di atas kapal milik Malaysian International Shipping Corporation. Itulah kapal yang dimiliki oleh Malaysia. Alhamdulillah, tahniah lah. Okey, terima kasih. Dan saya pun mengharapkan anak-anak muda di luar sana supaya mengambil balik ilmu perkapalan ni, pelayaran ni. Begitu hebat, dapat memberi satu impak yang terlalu baik kepada umat Melayu, khususnya di Malaysia ni, iaitu pembelajaran, pengalaman, kan.
jati diri dan sebagainya. Dan insyaAllah satu hari mungkin kita akan menemui seorang kapten kapal daripada kalangan orang Melayu. Jadi akhir kata, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita hari ini, saya nak tunjukkan satu buku. Buku ini adalah daripada rentas 7 juga, iaitu yang biasa kita dengar mungkin, perbezaan pendapat iaitu tahlil al-Quran arwah. Jadi kalau sesiapa yang minat bolehlah PM di rentas 7, kerana dia membicarakan tentang perbezaan. Ada hadis-hadis yang mengatakan diharuskan, dibenarkan, ada hari yang melarang dan sebagainya. Jadi kita elaklah daripada menjadikan perbezaan itu sebagai polemik untuk bergaduh. Marilah kita bersama dengan slogan satu bersatu dan untuk mencapai. Sebab kita tak mau orang Melayu ni berpecah belah. Bila berpecah belah kita akan jadi lemah. Bila berpecah belah kita akan menjadi azab, bukan sekadar di dunia, juga di akhirat. Kita marilah bersatu. Jadi dengan itu kita mari rentas ya, harganya adalah RM17 Malaysia. Boleh PM RM17 Malaysia kepada rentas 7. Jadi kita akhiri dan insyaAllah satu hari kita akan bertemu lagi dengan rentas 7, merentasi zaman dan mengharungi rintangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya- Ini